Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita hari ini akan sambung semula PDP yang lalu. Okay, berkaitan tajuk pola. Apa tu pola? Okay, pola ialah aturan corak dalam suatu corak ataupun satu corak yang tertentu dalam suatu senarai nombor ataupun objek lah. Okay, so hari ni kita akan tengok penggunaan pola tu dalam matematik. Okey, kita lihat yang pertama, penggunaan pola dalam nombor ganjil dan nombor genap. Okey. Apa yang anda faham berkaitan dengan nombor ganjil dan nombor genap? Ingat lagi tak apa tu nombor ganjil, apa itu nombor genap? Okey, sepatutnya kamu tahu apa itu nombor ganjil, mesti tahu. Okey, nombor ganjil ialah nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, jadi kalau nombor ganjil tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, jadinya nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Boleh dibahagi tepat maksudnya apa? Bila kamu buat operasi bahagi, tidak akan ada baki. Okey, jadi kita lihat apa kaitannya nombor genap dan nombor ganjil ni dalam pola. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okay, katakan kamu diberi satu urutan nombor iaitu 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya. Akhir sekali di 67. Okay. Dia suruh kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Yang pertama nombor ganjil. Yang kedua ialah nombor genap. Okay, jadi apa yang perlu kamu buat? Okay, penyelesaian dia ialah yang pertama sekali, kamu perlu senaraikanlah semua urutan nombor tu. Yang dot tu kamu fill in kan. Okay, yang dot tu fill in kan dia. Okay, apa seterusnya? 32, 37 seterusnya sampai 67. Okay, bila dah senaraikan, kamu pilihlah nombor-nombor ganjil. Keluarkan nombor-nombor ganjil. Nombor ganjil nombor yang tak boleh dibahagi tepat dengan 2. Apa dia? 7, 17, 27 dan seterusnya lah. Ni nombor-nombor ganjil yang saya bulatkan ni. Okay, keluarkan dia. Okay, buat satu urutan nombor yang lain. Okay, ni. Buat satu urutan nombor yang lain. Okay. Kemudian bila dah dapat urutan nombor, kamu kenal pasti dia punya pola. Okay, kalau dari 7 pergi 17, dia buat apa? Dia tambah 10. So, nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor yang sebelumnya. Okay. Jadi, kalau itu nombor ganjil, nombor genap pun kamu buat benda yang sama. Okay, keluarkan nombor-nombor genap. Kemudian kamu kenal pasti dia punya pola. Okay, dalam kes ni, nombor genap juga diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, itu untuk nombor ganjil dan nombor genap. Okey, seterusnya pola ni juga ada digunakan dalam segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal, okey, ini bentuk dia. Okay, ini bentuk dia. Okay, dia ada tunjukkan macam mana caranya nak mendapatkan nombor-nombor ni. Okay. Segitiga Pascal dia akan bermula dengan nombor 1 atas sekali. Okay, nombor 1 di atas sekali. Kemudian di bawahnya ialah 1, 1. Ikutlah di bawahnya 1, 1. Okay, dan di awal dan di akhirnya juga 1, 1. So, sepanjang ni semua di tepi, di hujung-hujung ni semua 1, 1. Okay. Jadi macam mana kamu nak dapat nombor yang di tengah? Kamu tambahkan 1. Ni tambah dengan 1 ni. Kamu akan dapat di sini lah. Okay. 1 tambah 2, kamu akan dapat di bawah. 2 tambah 1, kamu akan dapat di bawah. Yang ni seterusnya 3 tambah 1 dapat 4. Okay. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Contohlah dan seterusnya sampai kamu boleh buat banyak ni.
Okey, banyak sampai barisannya sampai di bawah. Okey, itu ialah segitiga Pascal. Masa bila pula nak guna pola ni? Okey, masa bila nak guna pola? Okey, dia ada dua. Okey, kaedah 1 dan kaedah 2. Okey, yang ini pertama ni. Kaedah 1. Apa polanya? Dia kata pola menambah 1. Apa yang dimaksudkan dengan menambah 1? Okey, dia keluarkan urutan nombor tadi. Okey, dia keluarkan urutan nombor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian urutan nombor dia tambah 1. Okey, dia tambah 1. Dan seterusnya lah. Okey, yang kedua, dia ada 1, 3, 6. Okey, jadi dekat sini dia tambah 1 nak pergi 3, dia tambah sama ada darab ataupun tambah lah. Okey, sebab nombor dia dari kecil ke besar, sama ada darab atau tambah. So, kita buat tambah 2. Sini tambah 3. Tapi adakah dia satu pola? Okey, sini tambah 2, ni tambah 3, lain-lain. Jadi, kamu cek. Adakah nombor yang di bawah sini? Okey, kat sini. Adakah nombor kat sini? Okey, yang ni 4 tambah 6 sepatutnya berapa? 10. Okey, 4 tambah 6, 10. Okey, sepatutnya kalau dia tambah 2, tambah 3, seterusnya ialah tambah 4. So, kalau kat sini 10, 6 pergi 10, tambah 4. Okey, so dia juga adalah pola dengan menambah 2, 3, 4 kepada nombor yang sebelumnya. Okey, itu ialah penggunaan pola yang kedua. Okey, saya nak minta kamu cek barisan yang ini. Okey, adakah urutan nombor ini suatu pola? Okey, adakah nombor ini, urutan nombor ni nombor yang berpola lah, yang bercorak. Okey, seterusnya, kamu kena tahu pola tu ialah suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Okey, saya nak tanya yang barisan ini, adakah dia suatu pola? Adakah dia urutan yang berpola? Okey, seterusnya, ini kerja kamu lah. Okay, lengkapkan segitiga Pascal di bawah ni. Okey, next, yang terakhir untuk hari ni, nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci merupakan satu corak nombor yang berurutan. Okey, dia pun sama jugalah, dia ada urutan. So, kita lihat contohnya. Okey, diberi sini urutan nombor. Sifar 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Okey, macam mana dia nak tengok pola ni? Okey, so nombor Fibonacci ni, okey, dia bermula dengan ini. Okey, jadi dan sebutan seterusnya, okey, katalah dia bermula dengan ini, sebutan seterusnya yang ini, apa dia buat? Menambah dua sebutan sebelumnya. Okey, dia tambah dua sebutan ni. Okey, kamu akan dapat di sebelahnya. Okey, nak dapat nombor 3, kena buat apa? Tambah lagi 1, 2, kamu akan dapat 3 dan seterusnya lah. Okey, seperti contoh di bawah. Okey, jadi pada pendapat kamu, apakah nombor yang seterusnya di sini? Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? 5 tambah 8. Okey, ni kamu tambahkan 5 tambah 8. So, kamu akan dapat 13. Okey, dan seterusnya lah. Bertambung sampai bila boleh habis. Okey, so itu sahaja untuk PDP kita hari ini. Okey, jangan lupa kamu ada latihan yang perlu dibuat. Latihan buku teks muka surat 7 nombor 3, 4, 5. Diberi juga contoh soalan ni. Memandangkan kamu belum dapat buku teks, saya beri soalan ni. Okey, sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Jangan lupa hantar latihan. Okey, terima kasih.